Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini kita dapat teruskan PDPR kita secara online. Baik, hari ini saya akan teruskan iaitu tentang tajuk kita, yang mana tajuk ni masih sama lagi dengan tajuk yang sebelum ni kita dah belajar, tapi pada hari ini Sazana kita ulang kaji sebelum kita akan masuk pada tajuk yang baru untuk kelas yang akan datang. Tapi untuk hari ini kita ulang kaji untuk tajuk yang kita dah belajar pada minggu-minggu sebelum ni ya. Iaitu tajuk kita sebelum ni adalah perkataan yang mengandungi 3 suku kata atau lebih. Okey, kat sini yang unit 1 ni berkaitan tentang kata asal bahasa Melayu yang mengandungi 3 suku kata atau lebih. Okey, yang mana perkataan kat sini yang dibagi ni, ini dah diberi dalam satu ayat. Yang mana warna merah ni adalah antara contoh perkataan yang mengandungi 3 suku kata ataupun lebih. Okey, tengok yang pertama ni, kita ulang kaji je balik ya. Iaitu yang pertama, buku bahasa Melayu. Okey, perkataan kata asal bahasa Melayu yang mengandungi 3 suku kata ataupun lebih ni adalah perkataan bahasa, iaitu bahasa. Ada 3 suku kata. Okey, apabila ada 3 suku kata macam ni, okey, suku kata yang pertama yang bervokal A perlu dibuang huruf alif. Jadi nak eja bahasa, ha alif sin, bahasa. Okey, seterusnya yang kedua, teh tarik halia. Okey, halia ni adalah perkataannya, iaitu perkataan 3 suku kata ataupun lebih yang mana ini adalah kata asal bahasa Melayu. Halia. Jadi suku kata yang pertama bunyi ada vokal A ni kena buang huruf alif. Jadi eja halia, ha, lam ya ali, alif halia. Seterusnya yang ketiga, manusia dahulu kala. Okey, perkataan yang warna merah ni adalah perkataan kata asal bahasa Melayu yang mengandungi 3 suku kata. Itu dahulu. Kat sini kita tengok suku kata yang pertama dah tu dia ada vokal I, perlu digugurkan huruf alifnya. Jadi nak eja dahulu tak perlu ada alif, tak perlu eja dal alif da, tak. Eja dahulu dal da, ha waw hu lam waw lu, dahulu. Okey, seterusnya yang keempat, pahala. Sama juga suku kata yang pertama yang ada vokal A tu, iaitu pada suku kata pa, nak jauhkan tak perlu letak huruf alif. Nak eja pahala, pa, ha alif ha, lam alif la, pahala. Okey, tengok pula surat seterusnya. Okey, ni Ustazah pun dah pernah sentuh dah ni. Kita dah belajar dah sebelum ni. Okey, kita tengok kat sini macam mana cara mudah ditengokkan satu-satu cara. Macam mana kita nak gugurkan huruf alif pada suku kata yang pertama tu. Okey, contoh yang pertama, rasuah. Okey, kat sini bila eja dalam rumi, ar-ira, s-yusu, rasuah. Okey, jadi bila jauhkan dekat ra ni tak ada huruf alif. Ini suku kata yang pertama tu kan. Yang ada vokal A tu kena buang huruf A ni, bila nak jauhkan tak ada huruf alif. Jadi eja rasuah, ra, sin waw su, alif ha, rasuah. Okey, begitu juga yang seterusnya, haruan. Suku kata yang pertama ada vokal A ni kena gugurkan. Eja haruan, ha, ra waw ru, alif nun an, haruan. Seterusnya pahala. Seterusnya labuci. Dan akhir sekali pateri. Okey. Yang kedua, ini antara contoh-contoh lain lah, yang mana perkataan tersebut ni semua ni mengandungi 3 suku kata atau lebih. Be. Okey, ni 3 suku kata. Suku kata yang pertama vokal A kena gugurkan alifnya. Lepas tu gaharu, ada berapa suku kata ni? Gaharu, ada 3 suku kata juga. Kat sini alifnya perlu digugurkan. Seterusnya
haluan. Ha kat sini buang huruf alif. Dahulu. Lagi apa ni? Majikan. Mim tu, ma tu alifnya tu perlu digugurkan. Jadi mim sahaja. Mim, ma, jim, ya, ji, kaf, nun, ke. Majikan. Habuan. Dahaga. Halilintar. Okey, so Zara awak boleh faham lah ni, jelas ya. Okey, kita tengok seterusnya pada muka surat 35. Okey, ini pun Ustazah dah ajar juga pada minggu yang sebelum ni. Minggu sebelum ni lah, sebelum cuti sekolah tu kan. Iaitu yang pertama, okey, ni pajeri. Ini antara kata asal bahasa Melayu. Pajeri. Pa kat situ perlu digugurkan huruf alif. Pa, jim. Jim je, huraya, ri. Pajeri. Seterusnya, haruan. Lepas tu, Raja Wali. Akhir sekali, harimau. Okey. Kalau dalam buku teks, boleh rujuk dalam muka surat 35. Okey. Ustazah rasa itu saja untuk ulang kaji pada hari ini. Untuk 3 muka surat ni, kita dah pernah belajar sebelum ni. Jadi, untuk latihan pada hari ini, murid-murid boleh rujuk pada muka surat 36. Okey, berdasarkan surat 36 ni ada soalan. Tapi soalan ni dia suruh buat secara lisan. Okey, tapi nanti Ustazah akan bagi satu paparan untuk latihan yang Ustazah akan ubah soalan kat sini lah. Yang mana murid perlu jawikan mengikut pecahan suku kata di dalam buku tulis. Ini Ustazah akan tukarlah secara lisan, tukar kepada di dalam buku tulis. Okey, murid Ustazah minta nanti tulis dalam buku tulis soalan ni, kemudian jawab dan hantar pada saya. Kemudian yang ini pun perlu Ustazah akan tukarlah ni. Soalan ni minta murid-murid, ni bukan dalam kumpulan lah, maksud kita buat dalam individu. Bina ayat mudah daripada perkataan berikut. Baginda, nakhoda, harimau, malapetaka. Okey. Okey, ni Ustazah rasa itu sahajalah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Dan Ustazah minta murid dapat menjawab soalan ni dengan baik dan betul lah. Okey, sebabnya daripada latihan yang murid jawab kat situ, kita boleh tengok sama ada murid-murid dapat memahami pembelajaran ataupun masih kurang memahami. Jadi, setiap apa yang masih belum faham, apa-apa yang masih belum jelas, boleh rujuk terus kepada saya. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.